Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 26 Ramadan. Jadi maknanya malam ni malam 27. Kalau mengikut dalam kitab-kitab, ni dalam buku kita ni, Risalah Puasa pada, dia kata arja, malam yang paling diharapkan berlakunya Lailatul Qadar pada malam 27. Itu yang diharapkan lah. Tetapi kesimpulan ulama kata dia berpindah-pindah. Mungkin malam 21 lepas dah. Mungkin malam 23. Sebab malam 21 tu orang pakat tunjuk gambar matahari, kapu dia. Oh, matahari cerah. Lailatul Qadar ni. Kemari malam 25 matahari cerah pula. Lailatul Qadar pula. Sebab itulah Allah Taala rahsiakan Lailatul Qadar ni supaya kita semangat beribadat daripada malam 21 sampai ke akhir Ramadan. Kalau tahu dah, susah masalah. Tahu dah. Malam Lailatul Qadar. Jadi slow dah kita hari ni. Terlepas dah lah, tahun depan pula lah, jadi macam-macam lah. Jadi Allah Ta'ala rahsiakan supaya hikmat dianya untuk apa? Supaya kita yang nak Lailatul Qadar ni bekerja, beribadat setiap malam, selagi ada Ramadan, selagi itulah kita berqiyam, insya-Allah. Jangan malas, jangan lari, jangan lemah. Lailatul Qadar tu tak ada. Mana satu? Betullah para ulama mengatakan Allah Ta'ala ni rahmat dah dia beri. Lailatul Qadar ni 10 akhir Ramadan. Kalau Tuhan kata Lailatul Qadar ni salah satu daripada malam setahun, gimana agak? Salah satu daripada malam setahun, 360 malam tu satu malam Lailatul Qadar. Nak cari bila? Ni dak 10 akhir. 10 akhir. Jadi kita kata 10 akhir pun tak boleh cari juga. Duk main lara juga 10 akhir. Allahu Akbar. Bila kita nak khabar, bila kita nak senang, payah. Sebab itulah kita ni Allah bagi peluang masa musim kebajikan tu bermusim supaya semangat kita tu ada. Kalau ibadat semua letih, jadi diberi 10 hari, 10 malam. Tak kira penat dah 10 malam bangun tahajud. Itulah kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa terhalang, tak dapat taufik untuk bangun Lailatul Qadar, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah. Bila kita baca hadis ni, kita rasa gerun, rasa takut, rasa cemas. Takut kita ni termasuk di kalangan orang yang mahrum, terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi biarlah kita berdoa dengan kita berusaha sungguh-sungguh untuk meraih sebanyak mungkin pahala dalam bulan yang mulia ini, lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar duduk di 10 malam terakhir. Jangan dicari awal, jangan cari tengah. Tengah. Main teori lagi payah. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, mari kita sambung ayat kita, surah tafsir kita, surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ni surah yang ke-77, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 16 sehingga ayat 24. Ayat 16 sehingga ayat 24. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 1335. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya dan mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Tengok setiap kali, setiap chapter dia tu ayat dia akan sudah dengan wailun yauma'idzil lil mukazzibin. Jadi kita dah hitung dalam surah ni ada berapa? 10 kali wailun yauma'idzil lil mukazzibin. Mari kita terjemah. Kita pergi kepada huraian dia insya-Allah supaya tidak jadi panjang. Tafsirul ayah, alam nuhlikil awwalin. Maksudnya, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu yang engkar, derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Ad dan Samud. Termasuklah mendiang Fir'aun, itu orang dulu. Tengok nota di bawah. Dia panggil munasabatul ayah, ba'da an hazzarallahu azza wa jalla al-kafirin. Setelah Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang kafir akan azab akhirat yang sangat dahsyat, yang mereka tak akan boleh lari sekali-kali, huru-haranya, suasananya yang begitu dahsyat. Maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah mengingatkan mereka akan azab di dunia sebelum akhirat. Mana ayat ni? Ayat kepada Quraisy zaman Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah peringatkan Quraisy, kalau lawan juga, tak dengar kata juga lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok orang dulu. Quraisy ni pengembara dia. Dia bukan jenis orang pasif tak jalan mana dah, dia ada rihlah. Rihlatus syita'i was saif, rihlah musim panas, rihlah musim sejuk, pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Maknanya dia lalu kawasan ni. Sebab tu dalam ayat Quran, dua ayat ni sinonim. Siapa dia? Iaitulah Ad dengan Samud. Ad, Samud. Yaman, Samud di sebelah Madain Saleh, di sebelah Al-Hijr, sebelah Syam. Jadi itu laluan dia. Mu lalu mu tengok. Kalau dia mengembara melencong sikit, pergi ke Laut Mati, pergi ke tempat kaum Lut, atau pergi ke Sinai, tempat Fir'aun tenggelam contohnya. Jadi adalah dia punya kawasan-kawasan dia yang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla banyak kali. Tengok ayat. Alam nuhlikil awwalin. Ai alam nuhlikil mukazzibin bi ayati wa rusuli. Mu tak tengok ke bagaimana Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku dan rasul-rasulku dari kalangan umat-umat yang terdahulu. Siapa dia? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain. Jadi kata Ibnu Ashur, dia kata al-ihlak, binasa sini dengan makna mematikan, hancur lebur habis, punuh ranap kata orang. Jadi cara kebinasaan manusia, punuhnya manusia ni dua cara. Satu dia panggil luar biasa, ghairu i'tiyadiyah, luar biasa, terjadinya perkara itu sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah murka kepada mana-mana kaum, maka dia turun azab istisal. Tulis, azab istisal, maknanya azab total. Semua sekali lost, semua sekali akan mati. Seperti Allah Ta'ala binasakan kaum Ad, kaum Samud. Satu lagi binasa manusia ni halah i'tiyadiyah, keadaan biasa. Apa dia? Sudah menjadi ketentuan alam ini. Allah Ta'ala letakkan bahawa manusia yang hidup akan mati. Mati. Kita ni generasi yang keberapa dah hidup atas negeri kita ni. Ini contohnya.
Maka kiltal halataini, dua-dua keadaan ini sama ada mati secara biasa atau mati luar biasa, boleh masuk dalam sini. Nuhlikil awal ini boleh pakai kepada ayat ini. Tetapi keadaan luar biasa itu biasanya Allah Ta'ala gunakan kepada penentang-penentang. Orang-orang kafir yang tak percaya kepada bangkit semula, orang-orang kafir yang menentang Rasul-Rasul, maka mereka mati luar biasa. Kaum Nuh banjir, kaum Ad dengan angin, kaum Samud dengan letusan suara. Semua tu ada. Firaun nanti masuk dia sendiri masuk dalam air. Bukan air cari dia cari air. Mana kamu apa ni, Nuh, air naik. Yang ni dia masuk dalam air. Jadi itu dia panggil azab luar biasa. Adapun kematian biasa tidak menjadi satu tanda sebab orang tak takut ni, sebab itu biasa mati, semua orang mati, orang hidup akan mati. Maka yang kita naknya apabila Allah Taala sebut di sini nuhlikil awalin, ai kebinasaan yang luar biasa, iaitulah dengan turunnya azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mati biasa jadi satu azab biasa, orang mati. Tapi kalau mati tenggelam, mati kena kena letusan suara, mati dengan angin, jadi itu dipanggil luar biasa. Maka para ulama mengatakan yang maksud di sini dalam ayat ini yang luar biasa. Baik. Panjang perbahasan situ. Ayat 17. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami akan iringi mereka dengan membinasakan orang-orang yang engkar, derhaka dari kaum yang kemudian. Siapa dia kaum yang kemudian? Bermula zaman Nabi, Quraisy. Lepas pada Quraisy, marilah bangsa mana atas dunia ini yang lawan, mereka juga akan binasa. Cuma berbezanya kebinasaan umat dulu dengan binasanya umat Nabi Muhammad SAW berbeza ketara. Umat dulu mereka mati di hadapan mata Nabi mereka. Yamutun amam ayuni al-anbiya. Mati binasa depan mata. Nabi Nuh duk tengok. Orang duk tergelai. Nabi Lut tengok malaikat mari balik bumi. Nabi Musa tengok Firaun kokak-kokak lemah dalam laut. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibinasakan di saat Nabi kita ada. Tak ada. Kalau binasa pun dia panggil juz'i. Tuan-tuan dan puan-puan, coba buat kaji selidik sikit kat kita ni. Sepanjang pentadbiran Nabi 23 tahun. Nabi kita memerintah 23 tahun, berapa orang kafir mati depan mata Nabi? Berapa? Paling ramai sekaligus dalam peperangan Badar 70 ketua Quraisy dengan pengikut-pengikut dia mati depan Nabi. Itu je. Uhud Islam pula terbalik, 70 pula syahid. Ahzab tak ramai, beberapa orang je mai badi panah, lontar dengan panah ni. Saya tulis dalam buku Madinah ni, dalam cerita perang Ahzab beberapa orang tentera Islam yang mati dan kafir berapa orang yang mati. Tak ramai. Dalam peperangan Fathu Makkah, tak mati beberapa orang saja. Maknanya 23 tahun, tak salah 23 tahun. Sebab sebelum hijrah tu Nabi kita ditekan. Orang Kelantan kata kena nyek. Nah. Selepas Nabi menang, dia panggil marhalah madaniyah. 10 tahun Nabi kita merintah. Peperangan yang berlaku sebanyak 64 kali atau 65 kali, tapi hak mati depan Nabi berapa orang? Hak Nabi kita cocok dengan tangan dia sendiri, seorang je, Ubay bin Khalaf. Bapak sangat kafir, jahat sangat, seorang ni ya. Itu perbezaan rahmatan lil alamin. Umat ini tidak dibinasakan di hadapan Nabi mereka, berbeza dengan umat dulu. Istisal tu maknanya total, mati semua sekali. Tengok ni. Jadi ayat ini memperingatkan kafir, summa nutbi'uhum.
kebinasan umat dulu akan berlaku pada umat ini apabila mereka derhaka kepada Allah dengan Rasul. Ni zaman kita hari ni, zaman kita lah ni. Kejap-kejap kita dengar gempa bumi sana. Ada tsunami, ada kepala air, ada macam-macam kepala air lah. Hak kuatnya atas dunia ni kepala batu ni kuat ni. Hak tak dengar kata orang ni. Ni bahaya ni. Lebih teruk kepala air dia mati situ ya, kepala batu ni kak. Lawan sungguh tak tahu dari mana. Tapi tak ramai. Nah, itu perbezaan. Tapi kebinasaan tu ada. Binasa tu ada. Allahu Akbar. Tapi janganlah kita pasang kepada tak kena tempat. Bila mari bulan Ramadan, di antara satu fenomena yang anda nampak lah. Wallahu alam, jangan tuduh mana-mana. Ribut kuat waktu bazar. Kan negeri ni kena bazar, cabut habis dia punya kemah. Kan negeri ni kena tembak. Kita tak tahu apa sebab Allah Taala bagi takhwif, peringatan kepada kita tu untuk apa? Wallahu alam. Adakah orang salah guna bazar tu jadi bazir Ramadan? Jangan buat tuduhan, tetapi sebagai kajian, kenapa bulan Ramadan di saat kita berpuasa itu banyak berlakunya ribut-ribut ni mengangkat kemah-kemah, ini jadi masalah. Wallahu alam, pakat-pakat muhasabahlah kita, murajaah balik amalan kita, perbuatan kita, apa yang kita nak buat. Baik para jemaah sekalian, jadi umat dulu dibinasa, kemudian umat kemudian yang engkar, yang kerah kepala juga akan dibinasakan. Tengok ayat 18. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang kebinasan orang dulu dan orang kemudian, maka Allah Ta'ala bagi tahu semua yang berdosa, semua yang tak dengar kata, semua yang kerah kepala lawan Nabi, mereka akan binasa. Cuma kebinasaan tu berbeza di antara umat dulu istiqsal, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juz'i, maknanya bukan mati semua. Mati kumpulan hak jahat tu yang mati. Itu dia panggil bukan semua. Allahu akbar. Kadzalika ahlaknal mukazzibin. Demikianlah kami binasakan orang-orang yang mendustakan Rasul kami. Demikianlah kami binasakan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mari yang kedua. Tulis. Nombor 2. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan apa yang kami janjikan. Jadi dalam surah Al-Mursalat ni ada 10 kali wailun yauma idzil mukazzibin. Tengok ayat yang pertama dulu tentang cerita tentang bangkit semula. Episod yang kedua ni Allah Taala sebut tentang muhasabah tentang kebinasaan orang-orang yang menentang Islam. Kita tengok pula wailun yang ketiga, apa pula cerita dia. Tengok wailun yang ketiga, apakah hikayat, apakah perkara yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita supaya kita berhati-hati, supaya kita beringat-ingat, wahai manusia, jangan sombong, jangan angkuh, jangan kerah kepala. Kamu ni mari daripada air mani, bukannya mari daripada emas dengan perak. Tidak. Bukan mari daripada emas dengan perak, tidak. Baik, maknanya nombor 3 ni tulis wailun yang ketiga ni Allah Ta'ala nak cerita tentang ibtida'ul khalqi, awal kejadian manusia. Supaya kamu berfikir, kamu jangan duk lawan Allah Ta'ala. Mu ni makhluk lemah, makhluk lemah. Tengok ayat 20. Alam nakhluq mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air benih yang sedikit dipandang orang? Tengok nota di bawah kata apa? Dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengingatkan mereka
bahawa dialah yang mengurniakan nikmat wujud pada manusia. Asal kita tak ada pun. Ni kita ada. Dan bahawa dialah yang maha berkuasa. Maka Allah lah jua yang menghidupkan mereka semula pada hari akhirat. Jadi ayat ini duk main kat tu je. Tak usah duk, dia tak pergi jauh-jauh. Dia kona mari, nak ayatnya dalil manusia ni akan dibangkit semula oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tengok satu-satu. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami jadikan kamu daripada air mani yang hina, yang dhaif, yang lemah? Tak lemah apa air mani ni? Kalau jatuh atas lantai tak ada orang nak kungut. Lepas pada kering tak boleh jadi apa dari dia tu. Dia hidup, sperma dia panggil tu. Dia hidup dalam alam dia. Keluar daripada alam dia tak ada harga dah. Nak kata apa ni? Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang teguh dan kukuh. Yakni dalam rahim ibu. Maknanya air mani ayah ni bila sudah bercantum dengan ibu, maka benih itu duduk dalam rahim, qararin makin, tempat yang kukuh yang teguh, kuat jaga dia. Dia tidak mudah. Makin makna rahim. Mukkina fihi, Allah Taala sediakan tempat ini untuk rahim duduk benih duduk situ, membesar sampai 9 bulan, kuah tubik. Jaranglah orang gugur. Ramai majoritinya tak gugur. Yang gugur itu pada. Jadi Allah Taala bagi tahu dia duduk di tempat yang kuat kukuh. Di sini para ulama mengatakan, kenapa berbeza di antara air kencing baby laki-laki dengan wanita? Beza tu. Kalau kita contohnya kita ada anak laki-laki perempuan kecil, sama-sama baby belaka. Yang laki-laki kalau kencing pandai kita ambil air renjis gitu ya, tak payah basuh. Yang perempuan kalau kencing kena basuh. Leis. Man farraqa, siapa yang membezakan di antara dua kencing? Dua-dua tu air kecil belaka, kenapa ini basuh, ini renjis? Jadi jawab dia, yang membezakan di antara dua air kecil ni sunnah. Sunnah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dua yang berbeza. Sebab apa kata setengah ulama dia korek cari, sebab dia kata makin, qararin makin, maknanya air yang wanita ni dia punya tempat dia tu kukuh keadaannya. Jadi macam-macam dia kata air kencing dia pun tebal. Wallahu alam, tak kita nak masuk panjang pada dalam ni, tak bukan tajuk kita. Yang pentingnya nak bagi tahu dia panggil qararin makin. Kalau kita tengok dah, ibu yang mengandung ni berjalan ngongek, dia macam penguin dah berjalan. Ngongek. Tak jatuh anak dia duduk situ ya. Dia akan keluar bila sampai waktu nak keluar. Kecuali sekali-sekala yang gugur tu bukan gugur besar dah, kecil gugur tu. Yang besar-besar ni jarang gugur. Yang besar ni dia beranak awal, itu ada. Kalau bermula 6 bulan dia sudah boleh melahirkan anak dan boleh hidup. Boleh hidup. Baik. Allah kata apa? Ai faja'alna maniyya rajuli fi rahimlatin mustaqiran wa mahfuzan fi. Mana air mani itu duduk dalam kawasan yang kuat, yang kukuh. Ila qadarim ma'lum, hingga ke suatu masa yang termaklum, yakni masa yang disedia ketahui oleh Allah Ta'ala dan ditentukan selama 9 bulan atau kurang dari itu atau lebih untuk si ibu itu bersalin. Maknanya Allah Ta'ala yang tahu. Ila qadarim ma'lum, yang maklum tu indallah, di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sisi kita manusia tak tahu kita. Faqadarna ila qadarin ma'lum, kita tak tahu maklum tu berapa bila tarikh nak keluar. Tak ada. Yang adanya sikit-sikit maklumat ultrasound ada. Doktor boleh buat agak-agak lah.
awak ni dia punya due date, tarikh nak melahirkan anak pada waktu sekian-sekian. Itu pun anggaran lah, ada agakkan. Jadi waktu ni kita bersedia lah. Kalau suami duduk jauh-jauh tu balik, bini nak beranak dah ni. Ataupun hak duduk jauh, hantar balik kampung. Dia panggil balik dah, hantar kelik dah. Lepas tu dia duduk menalipu, beranak dah. Kejap-kejap tak WhatsApp pula. Baby dah keluar ke belum? Keluar. Pasal nak tanda. Nak tanda 40 hari nak balik ambil dah pula. Allah, macam-macam lah. Main 40 pula dah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Serta kami tentukan keadaannya. Maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Jadi peringkat manusia ni ila qadari maklum. Kami tentukan masa dia bermula daripada air mani, pergi jadi darah, jadi seketul daging, kemudian jadi manusia, jadi orang. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan dalam masa 40 hari itu, orang ni baik ke orang ni celaka, na'udzubillah. Orang ni hidup berapa lama, berapa rezeki, semuanya ditulis pada saat itu. Kita mengatakan itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna, yakni kami tentukan keadaannya. Buat baby itu apa keadaan dia? Putih, hitam, kecil, besar, bahagia tak bahagia, semua ada. Allah Ta'ala tentukan. Kita ni tak tahu. Kita tidak tahu. Keluar baru tahu, lagu ni. Macam-macam dia punya suasana yang ada tu. Macam-macam dia punya suasana yang ada. Alhamdulillah. Kita ni kita terima ya. Nak reka-reka tak boleh. Terima ya. Macam-macam. Kemudian Allah Ta'ala sebut, habislah kita ni. Kita ya, mana episod yang kedua ni dalam wailun yauma idzil mukazzibin, kecelakaan besar bagi pada hari itu bagi orang yang mendustakan kekuasaan kami. Tulis, ini wailun yang ketiga. Maknanya dalam bab Allah Ta'ala nyatakan kuasa Allah Ta'ala nak bangkit semula kamu, Allah nyata dulu apa dia? Kuasa Allah Ta'ala menciptakan kejadian manusia. Jadi setiap satu cerita diakhiri dengan wailu yaumil mukazzibin. Hei manusia, mu terlemah ya, mari daripada air mani. Kemudian membesar, duduk dalam perut makmu. 9 bulan kat situ. Kemudian keluar kecil, kuah-kuah, tak tahu apa. Besar-besar sombong, derhaka, tak taat kepada Allah, maksiat. Maka Allah Ta'ala bagi peringatan, wailun yauma idzil mukazzibin, celakalah, azablah bagi orang yang pada hari itu yang mendustakan Rasul. Jadi tamatlah kita. Alhamdulillah kita ada tiga kali dah wailun. InsyaAllah kita ada lagi. Kita akan baca lagi dalam sidang yang akan datang bermula ayat 25 sehingga ayat 28 insya-Allah. Jadi pembahagian dia pendek-pendek ya. Dia tahulah akhir-akhir orang duk tahajud malam ni pening kepala juga, panjang-panjang dah. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Nama kita pindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini insya-Allah. Faedah yang pertama, ayat 18. Ayat apa ni? Ayat 16. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Maknanya Allah Ta'ala permulaan ayat ini tentang kebinasaan orang dulu, diikuti dengan kemudian
Demikianlah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka ulama tadabbur kata itu dia panggil sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla kepada mana-mana umat yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan diazab oleh Allah di dunia qabla al-akhirah. Cuma bagi kita orang beriman, azab itu ada dua. Satu dia panggil azab kerana Allah Ta'ala nak hinakan orang dengan sebab derhaka dia, dengan sebab kerah kepala dia. Satu lagi bagi orang yang beriman, azab itu adalah merupakan kafarah. Bila Allah Ta'ala sayang kepada mana-mana hamba dia, maka diuji. Mana-mana orang yang Allah sayang, diuji. Ini saya dah keluar risalah ni. Tuan-tuan baca risalah kita ni, tajuk dia motivasi pesakit. Ada ziarah orang sakit. Dia menarik. Boleh ambil risalah ni. Yang tak ada risalah ni boleh minta PDF. Banyak hadis yang kita bawa bahawa iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Bila Allah Ta'ala sayang kepada mana-mana hamba dia, diujinya. Ibtalahum, mana Allah Ta'ala uji hamba tu. Diujinya hamba tu. Jadi kalau kita tengok orang kena uji, bukan makna Tuhan benci. Ada kalanya ujian itu untuk diangkat darjat. Ada kalanya ujian itu untuk diangkat darjat. Tetapi bagi orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang terlepas di dunia, sebagaimana kita sebut di awal tadi, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jahat setara mana pun, dia tidak dimatikan keseluruhan umat. Yang matinya mungkin beberapa kelompok itu saja. Tapi ingatlah, kalau lepas di dunia, di akhirat tak lepas. Tulis yang kedua, faedah yang kedua. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan kepada orang-orang yang jahat. Ai anna Allah Subhanahu wa taala lam yazlim bihadzal azab. Allah Taala tidak zalim dengan azab ini. Fahum lam yu'azzabu illa li jurmihim. Mereka tidak diazab kecuali dengan sebab dosa mereka. Mana orang-orang berdosa, orang jahat, itu sebab diazab. Tapi kalau orang baik kena azab juga, itu kafarah. Allah Taala nak angkat darjat dia. Bukan sebab dengan dosa dia. Kita jangan mudah tuduh-tuduh orang, ya. Kalau ada orang kena bala, aksiden ke, rumah terbakar ke apa benda, jangan mudah jatuh hukum. Rumah buat dengan duit haram tu. Selalu. Harta dia kena curi. Bahasa ni tak payah zakat tu. Mudah awak nak jatuh hukum orang. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala nak angkat darjat, maka diuji kawan tu. Diuji kawan. Tapi kitanya bila kena uji, kena sabar. Ini payah. Bak sabar ni kita boleh ceramah ya. Tapi kalau kita kena uji, kita belum tentu kita lepas. Inna Allah ma'as sabirin, Allah ma'as sabirin. Tapi kalau kita kena sabar, jangan, berat juga. Macam-macam ujian Allah Ta'ala beri. Ujian tentang keluarga, ujian tentang harta, kehilangan orang-orang yang disayangi, contohnya. Jangan, kalau kita hilang sayang, tak usah duk tulis banyak sangat di Facebook tu. Kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, takut nampak hilang pahala sabar kita. Hilang pahala sabar, rugi. Maka tengok ni. Manusia kata apa? Allah dalam ulama tadabbur kata, anna nas indallahi sawa. Manusia ni di hadapan Allah sama ya. Sama ya. Orang yang baik, Tuhan akan bagi kebaikan. Orang yang tak baik, Allah Ta'ala akan bagi hukuman. Jadi kita ni tidak kata Tuhan pilih-pilih lah. Bukan Tuhan pilih. Bukan ni apa ni, orang ni ikut dia lah. Tapi dipanggil sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala bahawa orang yang baik akan diberi pahala, orang yang tak baik akan diazab. Cuma di atas dunia tu berbeza-beza. Ada orang baik kena bala. Ada orang jahat, mujrim, tak sakit apa pun, tak nak makan panado pun dia. Sihat walafiat. Kita baik-baik dengan masya-Allah, kata orang bergantang ubat. Sekali pergi hospital tu plastik ubat tu penuh. Kalau kita suka lah, setiap bulan kita pergi ambil ubat doktor ni,
Bergantai juga dah makan ubat. Tak, bergantai. Dah sekali makan cekok gini. Kata daripada makan nasi ni awak ni. Banyak ubat ni. Itu dia panggil dari sudut kaedah. Cuma kalau kita mikir dah, mungkin pok doktor dia senyum. Makan ubat kecil ini untuk darah tinggi, sebiji lagi untuk kecil manis, sebiji lagi untuk ni 4-5 ubat. Telas tepat. Sakit kaki, hok ni satu kaki kepala. Macam mana ubat tu pergi cari? Hok ni ubat darah tinggi naik ke kepala. Ubat ni kecil manis pergi ke. Macam mana dia boleh cari ubat tu? Pelik tu. Kata kita mikir, ubat ni rupanya atas niat. Atas ni. Bila kita niat nak ni untuk ni, dia otak dia atas lagi. Hok ni munggi sini. Macam tu ke? Mana doktor kita boleh bagi buat ulasan. Kalau kita mikir dengan otak kita, dia pergi makan sekaligus. Patut kita makan pukul 8 makan ni, pukul 10 makan ni. Biar dia fungsi dia masing-masing. Ni makan sekaligus. Tak berlagu pula pok dia lah tu. Wallahu alam. Kalau cari pun gelak duk main guna ni. Mari kita pergi ke ayat kita. Ayat yang ketiga. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ayat sama lagi. Demikianlah kami perlakukan, kami buat kepada orang-orang mujrim. Kata ulama tadabbur, hadza isbatul fi'li lillahi azza wa jalla. Kita nak isbatkan segala perkara itu daripada perbuatan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak. Jadi maknanya Allah Ta'ala sentiasa melakukan apa yang dikehendakinya. Khalaqallahu lil janin. Orang baru nak beranak, baru jadi janin, lepas tu jadi darah. Jadi sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala itu dia panggil mencipta. Itulah kehendak Allah Azza wa Jalla, tak boleh kita nak muqawamah. Jadi kita dari sudut Ahlus Sunnah kata isbatul fi'li lillahi Azza wa Jalla. Kita nak isbatkan bahawa Allah Taala itu ada fi'il, melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak kata kerah, tak geraklah. Ada dia punya perbuatannya itu. Baik. Yang keempat, tulis. Faedah yang keempat. Faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan rahim itu, janin itu duduk dalam rahim yang kukuh, yang kuat. Yang kukuh, yang kuat. Maka di sini ulama fiqh berbahas tentang boleh tak boleh menggugurkan anak. Boleh gugur ke tidak anak. Ada kata selagi tak sampai 40 hari boleh. Ada yang mengatakan kalau dah tiup roh tak boleh. Tapi timbul soalan, bilakah ditiupnya roh? Bila ditiup roh? Ada kata roh ni ditiup lepas kata 20 hari. Mana boleh? Ultrasound kata 40 hari dah gerak, teng bunyi dah. Alhamdulillah saya buat kajian berdasarkan kepada Hayatul I'jazil Ilmi. Bukan kajian sangatlah, orang panggil tulisan. Minta maaf. Saya ada tulis sikit, catat. Tuan-tuan boleh baca dalam web www.abuanasmadani, tulis tarikh ataupun waktu ditiupnya roh. Bila? Jadi ulama bahas kata roh ini ditiup pada masa 40 hari. Bukan 120 hari sebagaimana yang dipegang oleh sebahagian daripada fuqaha. Jadi ahli-ahli perubatan juga kata 40 hari. Ahli perubatan kata 40 hari dia boleh hidup dah. Nak kata apa tu? Maka timbul lagi soalan, kalau nak gugurkan bayi lepas pada 40 tak boleh. Ada setengah kata lepas pada 120. Yang pentingnya dia buat tahdid sebelum ditiup roh. Maka di sini berbeza ulama tulis itu. Mazhab Maliki kata la yajuzu, tidak harus selama sekali-kali menggugurkan anak walaupun sebelum 40 hari. Kalau dah jadi baik, dah jadi anak dah positif mengandung, tak boleh gugur. Jumhur ulama dia kata Hanafi, Syafi'i, Hambali dia kata sebelum ditiup roh. Kalau tiup roh tak boleh lagi.
Jadi timbul lagi pula bila roh tiup. Waktu mana roh ditiup? Timbul di antara 40 hari tadilah. Ada kata 120, ada kata 40. Maka kata di para ulama fiqh dia kata semasa, dia kata nak isqat, nak gugurkan janin itu ada pendetailannya. Sebelum 40 hari lebih luaslah. Sebabnya belum tiup roh lagi. Lepas pada 40 tu, cuma kenapa nak gugur? Kenapa nak gugur? Dia kata limaslahatin syar'iyyatin mu'tabarah. Mengikut maslahah syarak yang dibenarkan baru boleh. Seperti doktor kata bayi ni membahayakan ibu dia. Bayi ni kalau kita lahirkan bahaya kepada mak. Mak dia boleh mati. Kita kata baru boleh gugur. Satu. Au lihadza sabab, ataupun mana-mana sebab yang dipikir, yang disebut oleh para doktor pakar yang menyebut sedemikian. Tapi kalau kes zina, dia berzina. Oh, malu ke orang, kita nak pergi gugur. La, 2 kali salah awak. Kesalahan jenayah zina, jenayah menggugurkan bayi pula. 2 kali. Sekarang ni mudah-mudah ya orangnya, bila zina dia pergi gugur. Mengikut etika perubatan tak boleh gugur. Kecuali melalui proses kajian doktor mengatakan bayi ini berbahaya pada mak. Baru boleh. Ataupun ada masalah lain yang dipikirkan. Sekali setakat malu ke orang, anak dia berzina suruh gugur, kita kata la. Jangan duduk sandar fatwa tu fatwa ni. Yang pentingnya jangan main-main dengan hukum. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kelima, ana alam nakhluqukum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ayat ni menceritakan bahawa kejadian manusia itu kita nak takrirkan, nak meletakkan bahawa kuasa al-ijadu ba'dal adam, kuasa Allah Ta'ala mencipta mana-mana makhluk selepas dia tidak ada. Asal kita tak ada, bila Tuhan nak suruh jadi ada, jadilah ada. Dalan ala kamalil hikmati wal qudrah. Ayat ini menunjukkan sempurnanya hikmat dan juga kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala bagi tahu kepada hamba dia, aku boleh ciptakan kamu daripada tak ada dulu, boleh ciptakan. Apa peliknya aku nak hidup balik kamu selepas daripada kamu mati di akhirat esok. Jadi maka di sini ayat ini dia panggil ayat sentap kepada golongan yang tak mau percaya kepada bangkit semula. Jadi Tuhan kata kalau mu tak ada dulu aku boleh buat. Kalau kamu dah ada nak ulang balik lagi mudah. Wallahu alam. Itu dengan Allah. Tapi kalau dengan tukar rumah lain pula. Dia kata senang buat baru pada repair hak sedia ada. Betul tak? Oh, kalau kita kata saya nak baiki rumah ni renovate balik. Penipal dia. Tak cukup kakak. Buat baru. Oh, semangat lalu. Jadi tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala la, Tuhan nak bagi tahu kalau daripada mu tak ada dulu aku boleh buat. Kamu sudah ada nak ulang balik lagi senang. Tapi bagi Allah Taala senang belaka dua-dua. Yang penting bagi kitanya para jemaah sekalian, jangan sekali lawan engkar hukum Allah. Wailu yauma idzil mukazzibin. Celakalah bagi orang yang lawan Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Bermula ayat 25 sehingga ayat 28. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.